Allah Ta'ala ni, kita ni hok dia. Ikut dia lah. Dia nak mati bila, dia nak biar alih ke, nak jadi jahil ke, nak buh surga ke, nak buh neraka ke. Ikut dia. Muka kita ni mari daripada dia. Bila kita ni berasa kita ni mari daripada dia, sebab itulah kita kena taat kepada dia dan taat kepada Rasul. Yang pertama dia kata taat pada Allah. Yang kedua, wa ati'ur Rasul. Kena taat kepada Rasul-Rasul kalangan kamu, wahai manusia. Kita lah ni zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat ke Nabi Muhammad wajib. Siapa dia tak taat ke Nabi, orang tu jadi kafir dengan Allah Taala. Nabi ni adik kakak tak ada orang hok boleh jadi nabi, tak boleh. Nabi ni satu pakat yang Allah Taala anugerah 100% ke dia. Tak boleh kita nak cari. Aku nak semaya banyak nak jadi nabi, tak boleh. Ada petarah tok wali, tak apa, kita boleh cari. Aku nak jadi orang alim buat lagu mana, aku nak jadi tok wali buat lagu mana. Boleh kita buat amal banyak jadi tok wali kata Haizin. Tetapi kalau kita nak cari, kita nak jadi cerah sebagai nabi juga, tak boleh. Semayalah banyak mana, puasa banyak mana, baca Quran banyak mana, aku nak istighfar aku jadi nabi, tak boleh. Kalau nabi ni pakat Allah Taala beri khah untuk orang tu. Zaman kita ni seorang nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dunia lain orang ngaku jadi nabi belana. Belana lah ni orang ngaku jadi nabi. Dia kata hamba lah nabinya. Bukan sekak ngaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan buat dia ni. Ada nak kerja surga lah. Ada gotu, ada ganihan ngaku. Bukan sekak jadi nabi, jadi Tuhan. Ini manusia sesat. Sesat ni sebab apa? Sebab berpunca daripada orang tak mengaji agama, tuan-tuan rahmati Allah. Tu punca ni. Bila orang tak mengaji agama, bila orang sekat orang nak mengajar agama, maka di situlah ilmu ni akan jadi sepit. Kau lama, kau tak ada, kau tak ada. Bila ilmu ni kau tak ada, kau niti akhir zaman, maka kau lama, kau banyaklah orang jahil, kau ingkar kepada Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, bila ilmu ni kau lama, kau tak ada, orang alim akan mati pas sore-sore, ketika itulah aku menjadikan kiamat, kata Allah. Kiamat ni bila jadinya? Jadi ketika orang ni tak ada orang alim, tak ada dah orang hok menyebut nama Allah, maka ketika itulah kata Allah, aku buat kiamat, tuan-tuan rahmati Allah. Cuba kita perhati dunia Allah ni, kau lama kau tak ada orang alim, Tuhan mati pas sore tuan-tuan. Tapi hok ganti hok jahil ni, puluh-puluh ada. Hari-hari timbul. Supaya mati ti email lah. Bila masjid ni mati sore ti email dekat kau setahun, 2 tahun payah lagi nak ganti. Tetapi kalau mati tu kan buat kena kopi. Kalau kita pergi petai kaya 10 nak ada. Pagi ni mati. Kita kata Pak Mak lah mati. Berapa? Pak Mak ni boleh buah. Bila mati, cara kita kopi. 10 nak jual buah buat katinya. Ni, hebat tak hebat tuan-tuan. Tetapi kalau mati sore tu imam, sore tu qadi, sore tu guru pondok. Bila mati, 10 tahun, 20 tahun, payah lagi nak cari tuan-tuan. Ini menandakan ilmu agama ni, kau tipi, lama-lama kau tak ada. Bila tak ada, ketika itulah aku buat kiamat, kata Allah. Itu disebut dalam hadis yang begitu. Jadi, Allah Ta'ala kata, nombor 1, kita kena beriman kepada Allah, kena taat pada Allah. Yang kedua, kena beriman, kena taat ke Rasul. Yang ketiga, dia kata, wa ulil amri minkum, kena taat kepada pemimpin di kalangan kamu. Minkum, domain kembali kepada orang amanu billahi wa rasul, orang beriman kepada Allah dan Rasul tadi. Ni tak, kena taat ke aku lah, dia kata, aku ibadah kamu, dia kata. Kena taat ke aku ni, aku buat jalan. Aku izin, aku wipiti kamu, aku bagi ke sadir dia atau mesti banyak. Bodohnya, tak kerti ngaji tafsir. Dia tafsir sendiri. Man fassara al-Quran bi ra'yi, fan-naru awla bih. Bagi siapa yang tafsir Quran dengan fikiran dia sendiri, kata Nabi, orang macam ni, fan-naru awla bih. Ngaku yang ngaku cadai bagi lebih aula dengan daging dia, kata Nabi. Man fassara al-Quran bi ra'yi, fan-naru awla bih. Mana-mana orang tafsir Quran, terjemah Quran dengan fikiran dia sendiri, tanpa ilmu, maka orang macam ni, fan-naru awla bih. Aku cadai ngaku lebih aula bagi dia, kata Nabi. Allah Ta'ala sebut macam tu. Begitu kat dunia Allah ni. Dia raya aku ni pemimpinmu. Aku buat jalan, aku buat gani. Kena tak kat aku lah dia kata. Ni, punca orang sesat. Sedangkan Allah Ta'ala raya pemimpin tu lagu mana? Pemimpin yang ati'ullah wa ati'ur rasul. Pemimpin hak taat kepada Allah dan pemimpin hak taat ke Rasul. Hak tu mungkin nak taatnya. Tapi dia terjemah kat lain. Pak kita hak tak ngaji. Yo. Tak yawan hok jom ngajar tu PhD klik Mesir. Hok jom ngajar tu PhD, hok jom ngajar tu subal besar baku, hok jom ngajar tu yubuh 45 lapis, pas tak kaya lagu.
Ni dunia lah ni tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah kita kena ngaji. Bila kita ngaji molek, barulah orang nak nyesak kita tak boleh tuan-tuan. Sebab tak amu ayat sama. Kena pergi ni orang ngajar. Bila mari orang ngajar kena pergi. Tak boleh tak pergi. Yang duduk rumah. Ni tak selengok daripada TV 10 gila duduk rumah. Kalau orang tanya, apa dah mau tak pergi pak ngajar? Tak apa ustaz, amu tak pergi pun. Muka ustaz suruh dengar ngajar, amu duduk rumah. Amu dengar dia kata. Oh kalau lagu tu tak usah buat masjid lah kata. Maka kamu pergi mengajar mau demo kata. Dengar di rumah, dengar masjid lagu lain tuan-tuan. Dengar di rumah, memang dengar. Tapi tak ada berapa-berapa. Tetapi bila kita duduk dalam masjid, pahala pun boleh. Niat iktikaf lagi berapa. Pak malaikat tolong tudung sayap wirahmat kita semua sekali. Tapi di rumah tak ada malaikat nak pergi wirahmat lagu mana. Nak pergi wirahmat ke mana? Rumah telekor pun tak makan. Bini tu tak makan telekor. Bukan rumah tak makan telekor. Orang dalam rumah tu. Anak tak tutup aurat. Bini tak tutup aurat. Tok lelaki semaya bel. Podak. Malaikat Nabi Rahmat apa dah? Sebab itulah kita kena mari masjid tuan-tuan. Kerana masjid ni tempat tumpuan malaikat. Malaikat dia pergi cari mana ada majlis ilmu dia turun. Dia teduh sayap dia. Bila dia naik langit dia tanya, "Hei malaikat, mu mari mana?" Dia jawab, "Ya Rabbi, aku mari tempat ni orang ni ngajar orang ni wayak agama gini." Ha tengok malaikat ni perlu riput kepada Allah. Dia meriput je buayat Tuhan. Kalau kita ada rumah, dia pergi riput juga Tuhan. Dia kata, "Mari mana hai malaikat?" "Aku mari rumah orang tu." "Buat apa?" Dia tengah makan nasi ke? Dia tengah zina ke? Dia tengah tengok TV ke? Dia tengah joget ke? Apa ke dia rayak mengikut kepada dia bila dia tengok. Sebab itulah kita kena duduk tempat benda baik. Kerana malaikat ni dia cari dia sia, dia rayak nak atas amalan yang kita dah buat ni nak suruh kepada bos yang kita panggil Allah Subhanahu wa taala. Supaya bolehlah dia ada SB dia. SB negeri. Pak orang ngajar ni, pak ceramah tu, pak ni. Tujuannya klip jabat dia rayak. Boh, ambo pergi pak orang ni ngajar dia kata begini. Begitu Allah Ta'ala dia ada kali dia. Yang kita panggil malaikat. Malaikat ni dia jalan, dia tengok. Oh, orang ni duduk masjid weh. Orang ni duduk ngajar weh. Orang ni duduk minum arak weh. Orang ni duduk zina weh. Dia tengok. Bila tengok, dia klik report kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gapo orang ni duduk buat tika ni, tuan rahmati Allah. Sebab itulah nombor 3 ayat tadi dikata supaya kita taat kepada pemimpin kalangan kita. Pemimpin ni banyak dia kata. Start daripada rendah sampai atas. Daripada rendah rumah kita. Siapa dia pemimpin? Ayah kita kalau kita anak. Kalau kita isteri, suami, pemimpin dalam rumah tangga. Sebab itulah bila kita jadi isteri, kita berdoa kena sebut nama suami dulu baru boleh doa ibu bapa. Kerana suami tu lebih aula daripada ibu bapa. Kita isteri. Ya Allah, mula-mula ampun dosa aku ya Allah. Kemudian ampun dosa suami aku ya Allah. Nombor 3, barulah ampun dosa kedua ibu bapa aku ya Allah. Karena suami itu lebih besar daripada dua ibu bapa bila orang tina dikahwini oleh mana-mana orang jatuh. Tetapi bila orang tina belum kahwin, ibu bapa lah besar. Nak suami nak bersawan dia tak nikah lagi. Kalau kita ni anak, hak besarnya ibu bapa kita. Ya Allah, ampun dosa aku. Lepas tu, ampun dosa ibu bapa aku. Lepas tu, ampun dosa diri aku, kau sahabat anak aku, kata gilah berapa pun. Tu aturan doa yang diajar mengikut pakat-pakat yang tertentu, tuan-tuan. Kalau kita ngomong, ya Allah, ampun dosa tu aku. Tak apa, sekarang pun tidak salah. Tapi di segi susunan bahasa pakat tu salahnya begitu benda. Tertib orang panggil. Tertib ni mana susunan. Supaya kita ambil esmayan lah. Ambil esmayan ni, kena basuh muka dulu, baru basuh tangan. Kita gegar basuh kaki dulu, baru basuh muka. Jadi kena. Muka baik basuh kaki, lepas tu baru basuh muka. Siapa dia ajar? Cikmu ajar kamu. Tak sah. Bila tak sah, bila ambil esmayan ni, tak ikut aturan dia, tak sah. Maka bila mu ambil esmayan tak sah, semaya pun tak sah juga. Begitu juga doa tadi, kena mengikut aturan dia, kita panggil tertib. Kena doa ibu bapa, doa kepada sahabat anak apa. Itu aturan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Itu benar. Jadi nombor 3 dia kata taat. Nombor 1-nya taat pada Allah. Nombor 2 taat ke Rasul. Yang ketiga taat pada pemimpin kalangan kamu. Kalau luar pada rumah kita, dalam kampung kita panggil Tok Ngulu, Tok Iman. Ni pemimpin tuan-tuan. Kena taat. Kalau Tok Iman tu hok jauh. Kalau Tok Iman macam ni sokong hok tak ke Islam, tak wajib taat. Kalau Tok Iman dok sokong orang tak ke Islam, maka tak pergi semaya. Kalau tahu dia semaya tak sah kata semaya. Ulama sebut dalam hadis, bila seseorang manusia jadi imam semaya,
Dia sokong orang tidak Islam. Dia sokong pemerintah hak tak Islam. Artinya dia telah iktikad dia kufur dengan Allah. Bila iktikad dia kufur dengan Allah,